Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini gempar Ismail Sabri bakal bertanding Presiden UMNO. Berita sepenuhnya. Mungkin agak pelik sekiranya Ismail Sabri Yaakob tidak mengejar kedudukan tertinggi UMNO dalam pemilihan parti demi penyatuan kuasa. Ini disebabkan kedudukan yang tidak selesa Perdana Menteri daripada UMNO itu yang mungkin berdepan cabaran dalam takbir negara, kata seorang penganalisis. Oi Kok Hin, seorang pelajar doktor falsafah di Jabatan Sains Politik University Albany berkata, selepas menyokong Muhyiddin Yassin ketika majoriti ahli UMNO lain mempersoalkannya, Ismail mungkin kehilangan sokongan dalam partinya sendiri. Memandangkan dua pemimpin tertinggi UMNO yaitu Presiden Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Muhammad Hassan menolak kerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya umum PRU akan datang, Ismail kini bergantung kepada parti untuk mengekalkan kerajaan pimpinannya. Politik di bawah pentadbiran Ismail sangat goyah. Dalam partinya, beliau perlu menghadapi pemilihan UMNO yang mesti dijalankan pada akhir tahun 2022. Ketika ini, ia bergantung kepada tempoh masa PRU, tulis Oi dalam esei yang diterbitkan oleh Institut ISEAS Yusuf Ishak. Adakah Ismail bertanding jawatan presiden? Belum pernah berlaku sebelum ini apabila seorang yang bukan pemimpin tertinggi parti dilantik sebagai Perdana Menteri, tetapi lebih pelik jika beliau tidak menyatukan kuasa dalam partinya. Katanya Ismail perlu berdiam diri sebagai calon yang akan mengutamakan kepentingan UMNO dan mengelakkan mereka yang berada dalam Bersatu yang menyokong kerajaannya. Tanpa jawatan presiden, katanya, Ismail tidak akan mempunyai kuasa untuk memuktamadkan pemilihan calon PRU akan datang dan tidak dapat secara unilateral berunding dengan sekutu gabungannya. Oi berkata, PAS juga mempunyai kelebihan besar dalam gabungan semasa dan juga membuktikan sukar untuk mengurus Ismail. Memandangkan PAS mengawal Kementerian Hal Ehwal Agama, Ismail perlu menguruskan hubungannya dengan parti itu dengan berhati-hati. Adakah kebergantungan Ismail terhadap kesetiaan PAS akan membawa kepada konsensi konservatisme agama, atau adakah beliau menguburkan cita-cita mereka kerana takut agenda PAS akan membebankan sokongan beliau daripada parti di Malaysia Timur? Oi berkata, PAS meraih keuntungan paling banyak di tengah-tengah ketegangan antara kumpulan dalam UMNO dan Bersatu. Oleh itu, keperluan mereka menarik keluar sokongan tidak mungkin berlaku. Beliau berkata perpecahan dalam UMNO memberi manfaat kepada PAS dan PRU sebelum ini, dan terkini langkah mengukuhkan hubungan dengan Bersatu bermakna mereka tidak perlu berkongsi kuasa dengan UMNO dan boleh memanfaatkan sokongan di negeri Pantai Timur dan secara tradisi menguasai Kelantan, Kedah dan Terengganu. Ketidakpastian terhadap sokongan dalam kerajaan membawa kepada memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani dengan Pakatan Harapan yang dibentuk atas dasar transformasi politik dan kerjasama. Semangat kerjasama ini akan diuji ketika kerajaan membentang belanjawan 2022. Adakah kerajaan memasukkan input pembangkang dalam belanjawan dan memenuhi jangkaan orang ramai? Jika ia berbuat demikian, adakah pembangkang akan menghormati kata-kata mereka dan meluluskan belanjawan? Soalnya. Berita dipetik dari MH Daily. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan tekan butang like. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.